Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahda binti Hashim, nombor matrik 279749. Saya akan menerangkan berkaitan objektif program. Terdapat 4 objektif program dalam tugasan ini. Pertama, meningkatkan kesedaran kepada ibu bapa, penjaga, pengasuh, pengusaha taska dan sebagainya yang berkenaan dengan perlindungan kanak-kanak. Objektif ini bertujuan untuk mengurangkan kes penderaan di Malaysia. Umum mengetahui, negara kita tidak lekang mendengar kes penderaan. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan penting bagi memastikan keselamatan kanak-kanak terpelihara. Seterusnya, objektif kedua iaitu menanam sifat tanggungjawab, prihatin dan menerapkan keinginan untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Objektif ini pula bertujuan untuk meningkatkan nilai murni dalam diri setiap individu supaya sentiasa prihatin dan mempunyai sifat belas kasihan kepada kanak-kanak supaya negara kita mencapai kemajuan. Seterusnya, objektif ketiga ialah memberi pemindahan berkaitan undang-undang kepada semua pihak yang berkaitan dengan hukuman yang dikenakan kepada pendera. Hal ini bertujuan membuka mata masyarakat dengan memberi pemindahan tentang keadilan sosial, pembangunan moral, etika dan kerohanian bagi mewujudkan kemajuan masyarakat Malaysia. Dan yang terakhir, objektif keempat iaitu menyebar luas maklumat berkaitan keselamatan kanak-kanak. Objektif ini pula bertujuan memberi peluang kepada kanak-kanak menyuarakan pendapat mereka serta memberi maklumat tentang keselamatan mereka sendiri. Mereka seharusnya didedahkan dengan isu sosial dan perlindungan bagi meningkatkan pendirian mereka bagi menghadapi isu keselamatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Balkis binti Nur Salihin. Nombor matrik saya adalah 282095. Hari ini saya akan membincangkan mengenai jenis aktiviti bagi program motivasi untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. Program motivasi yang akan dijalankan ini merupakan hasil usaha kerjasama daripada jabatan dan agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan sukarela. Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi golongan ibu bapa dan anak-anak cara berkomunikasi dengan baik bagi membentuk sebuah institusi keluarga yang bahagia dan harmoni. Seterusnya, aktiviti ceramah motivasi ini dijalankan dengan tujuan memberi motivasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembangunan keluarga agar masyarakat dapat menambah maklumat berkaitan kemahiran keibubapaan, persediaan perkahwinan dan pemantapan keluarga serta pembangunan remaja. Ceramah motivasi ini dibahagikan kepada 3 slot. Setiap slot mempunyai seorang penceramah jemputan yang berpengalaman dalam isu kekeluargaan dan akan dijalankan selama 2 jam. Kaedah ceramah yang dijalankan adalah berkonsepkan participant center ataupun dikenali sebagai berpusatkan peserta. Kaedah ini dapat mewujudkan pelibatan penonton secara aktif agar penceramah dapat mengenali peserta dengan lebih dekat dan mengetahui serta menguraikan masalah yang mereka hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahda binti Mataib dan seterusnya saya akan menerangkan tempoh pelaksanaan projek bagi program motivasi ini. Sepanjang program ini dijalankan, semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam melibatkan aktiviti yang diajukan. Tempoh pelaksanaan projek ini dibuat untuk melancarkan semua aktiviti yang dibuat berjalan dengan teratur dan sistematik. Di sini saya akan menerangkan tentatif program yang dijalankan bermula pada pukul 8 pagi sehingga 9 pagi untuk pendaftaran peserta. Kehadiran ini terbuka kepada semua ibu bapa, masyarakat dan anak-anak yang berdekatan. Seterusnya, sarapan pagi diadakan kepada semua orang sebelum program ini dijalankan. Pada pukul 9.30 pagi pula, bermulalah slot pertama iaitu ceramah motivasi dan keluarga bahagia
yang bertajuk 10 watak diri ibu bapa idaman anak-anak untuk bahagia. Selepas berakhirnya slot pertama, diikuti pula dengan slot kedua, iaitu ceramah motivasi, interaksi dan keluarga bahagia. Menjelang tengah hari pula, program diberhentikan sementara untuk memberi ruang kepada semua orang untuk berehat dan sembahyang bagi orang Muslim, yang diberi tempoh 1 jam bermula pukul 1 hingga 2 petang. Tidak dilupakan juga, AJK Jamuan akan memberikan makanan tengah hari secara percuma kepada semua orang. Seterusnya, program akan diteruskan pada pukul 2 suku bagi slot yang terakhir, iaitu ceramah dasar perlindungan kanak-kanak negara bersama PDIM. Akhir sekali, inilah acara penutup bagi program ini, iaitu pada pukul 3.30 petang. Penyampaian segera ucapan dari penganjur menutup tirai program ini dan sesi bergambar diambil alih tugas kepada AJK Fotografi. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya adalah sumber dan juga penglibatan dari pelbagai pihak. Penglibatan orang ramai serta penglibatan dari beberapa buah pihak adalah untuk memastikan program yang dianjurkan ini berjalan secara lancar sehingga ke penghujungnya. Antara pihak yang terlibat secara aktif ataupun tidak aktif adalah pihak ibu bapa semestinya, pihak sekolah atau lebih tepatnya warga pendidikan awal kanak-kanak serta pihak komuniti setempat, iaitu warga penduduk kampung dan juga taman. Penglibatan mereka secara langsung adalah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai terhadap kes penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat di negara kita. Kita semua sedia maklum, kes penderaan bukanlah suatu perkara yang remeh kerana ia melibatkan mental serta fizikal kanak-kanak. Jadi, dengan adanya program ini sedikit sebanyak mampu membantu negara kita dalam pengurangan kes harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Zulaika binti Azman, nombor matrik 281711 akan meneruskan perbentangan bagi bahagian mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat. Seterusnya, bagi pihak yang terlibat yang lain ialah kaunselor dan fasilitator. Seperti yang kita tahu, kaunselor merupakan orang yang profesional dalam mengendalikan masalah mental atau stres seseorang itu. Fasilitator merupakan pihak yang penting dalam membendung kes penderaan kanak-kanak ini. Hal ini kerana rantaian masalah dari keluarga yang kurang pengetahuan tentang masalah mental atau stres yang melampau akibat masalah ekonomi dan kewangan negara menyebabkan mereka melampiaskan kemarahan mereka terhadap anak-anak. Justru dengan kerjasama pihak fasilitator atau kaunselor dalam kami punya program ini akan membantu lebih ramai orang sedar bahawa pentingnya masalah kesihatan mental dan ibu bapa boleh meluahkan perasaannya yang terbuku untuk mengurangkan beban. Pendedahan tentang masalah kesihatan mental juga penting dalam membendung kes penderaan kanak-kanak ini berlaku. Justru itu, kami bersama kaunselor dan fasilitator yang lain akan bekerjasama di dalam program ini untuk memberi pendedahan yang sepatutnya. Seterusnya, antara kerjasama yang paling berkesan dalam memastikan pelaksanaan program ini berjaya ialah dengan mengadakan kerjasama antara badan bukan kerajaan iaitu NGO untuk menguruskan promosi di dalam media sosial, pusat beli-belah, sekolah dan institusi pendidikan awam. Agenda promosi dan propaganda harusnya ditumpukan di kawasan yang majoriti dipopulari oleh golongan muda dan ibu bapa agar golongan sasaran mendapat pendedahan mengeluas tentang kempen yang kami jalankan ini. Dengan adanya promosi yang berkesan, maka program ini dapat disebarkan secara meluas. Usaha antara badan bukan kerajaan perlu diadakan kerana kanak-kanak merupakan aset penting negara dan yang akan mencorakkan masa depan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Alia binti Muhammad Rahman, nombor matriks 280394. Saya akan membentangkan tentang AJK Induk untuk program kami. AJK Induk terdiri daripada pengerusi iaitu Amira Balkis binti Nur Salihin, Timbalan Pengerusi Nur Syahada binti Hashim, Setiausaha Nur Husniah binti Muhammad Taib,
Bendahari Wafa Alia binti Muhammad Rahman, Ahli Jabatan Kuasa Aina Zulaika binti Azman dan Siti Nur Balkis binti Ismail. Kami membahagikan tugasan secara adil, iaitu kerja sebagai ketua rombongan, fotografi, kuis, kecemasan, makanan dan cenderahati.